Hi everyone, welcome everyone. I'm Maridia. My name is Isaac. Hi, I'm Gisli. I'm Farsha. Right, so we are here in Malaysian Federation of the Deaf. We're here to learn about sign language and also make videos to spread awareness about the sign language and also to learn about the trials and tribulation that this community may and may not have gone through. It's because all this is come from a place of care and interest too, to learn like what's the other side of the community feels like. So today this video will be just about interviewing the various members of the deaf community to ask them how they live in such a different ability world. We'll see you on the other side. Okay, so kenapa kita nak jadikan deaf community ni? Sebab apa? Sebab dalam pengalaman saya memang ada seorang pekerja yang memang pekak. So dari pengalaman dia dalam bekerja memang adalah sedikit kesukaran dia dalam komunikasi, macam mana dia punya interaksi dengan staff-staff, macam mana bos pula tengok dia, macam mana skill yang dia boleh buat, kemampuan dia dalam bekerja. Jadi dari situ memang nampaklah kesan-kesan dia memang ada lain sikitlah dia sebagai seorang yang kurang upaya dengan orang yang bekerja seperti biasa. Jadi kita nak faham, kita nak tahu apa yang boleh improvekan dia dari segi bekerja, macam nak berasa yakinlah dalam bekerja. Kita nak faham dia lah. Jadi mungkin dengan bahasa isyarat ni kita boleh mengajak dia, kita boleh sama-sama berinteraksi dengan lebih baik. Mungkin tak semestinya secara menyeluruh, tapi at least dia rasa macam appreciate lah, dia rasa kita faham dengan situasi dia sekarang. Macam tu. Okay, terima kasih. Melihat pada situasi tersebut, sebenarnya satu peluang untuk warga UKU untuk bekerja di syarikat-syarikat sosial kan. Tapi mungkin bagi permulaan tu adalah mungkin seelok-eloknya staff-staff yang lain juga sama-sama belajar bahasa isyarat. Walaupun asas sebagai permulaan untuk berkomunikasi dengan staff yang pekak tersebut. Okay, so sebelum tu saya nak tahulah apa kesukaran orang-orang yang kurang upaya, especially orang yang pekak ni dalam industri pekerjaan. Ada susah tak mereka untuk cari kerja? Apa kekangan yang akan mereka hadapi? Terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab secara lebih lanjut, ini saya nyatakan juga sebenarnya bagi dalam komuniti orang pekak itu sendiri, tahap pendidikannya memang amat berbeza dan tidak sama. Tetapi yang menjadikan kesamaan di antara kami ada masalah komunikasi seperti yang dinyatakan oleh Cik Nali. Tapi itu juga bergantung pada tahap pendidikan mereka. Bagi mereka yang tahap pendidikan tinggi memang tidak ada masalah untuk komunikasi. Tapi bagi mereka yang tahap pendidikan rendah, mungkin dari segi komunikasi secara lisan sekalipun juga mempunyai kekangan. Tetapi kadang-kadang mereka mempunyai skill atau kemahiran pekerjaan yang lebih baik daripada orang lain. Cuma apa yang saya menyatakan sini adalah dari segi komunikasi itu memang menjadi hal yang utama. Dan kadang-kadang juga kita tengok kadang-kadang syarikat yang mengambil orang pekak bekerja, biasanya mereka tidak diberikan peluang untuk menyertai sebarang program latihan, bengkel dan sebagainya. Sebab bagi mereka begitu sukar sekali untuk berkomunikasi dengan staf tersebut ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan jurubahasa isyarat yang mereka anggap sebagai mahal dan tidak mampu bayar. Okey. Jadi apakah tujuan platform MFT ni bagi Cik? Apa yang platform ni boleh membantu orang-orang macam ni? Sememangnya MFT atau Persekutuan Orang Pekak Malaysia merupakan badan induk orang pekak di seluruh negara dan kami mempunyai 14 ahli gabungan di seluruh negara dan persatuan-persatuan kami ini tidak terajui oleh orang pekak sendiri. Iaitu kamilah pembuat keputusan untuk komuniti orang pekak.
Dan kami juga ada di sini di MFD, kami mempunyai perkhidmatan jurubahasa isyarat yang kami akan hantar untuk membantu komunikasi di antara warga Perak dengan warga Perak, tak kira saja apa saja bidang. Kami juga menjadi advokasi dalam bidang pendidikan, pengangkutan, pekerjaan, dan kami juga menggalakkan warga Perak agar mereka berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan faedah-faedah ataupun benefit yang disediakan oleh kerajaan. Kami juga menyumbang dari segi accessibility di dalam dan di luar bangunan bagi warga Perak. Dan kami juga membantu dari segi job coach, iaitu mendapatkan pekerjaan bagi warga Perak dan juga membantu mereka bagi permulaan di tempat kerja. Pada masa yang sama juga kami mendapatkan maklum balas daripada persatuan-persatuan di peringkat negeri untuk kami panjangkan dan sampaikan ke agensi-agensi kerajaan ataupun pihak persekutuan kerajaan. Pada masa yang sama juga kami di sini memberi perkhidmatan kaunseling, memberi perkhidmatan jurubahasa isyarat untuk individu Perak. Kami juga mengadakan kelas dan juga kursus bahasa isyarat Malaysia untuk masyarakat yang ingin mempelajari bahasa isyarat Malaysia ataupun yang ingin berkomunikasi dengan warga Perak. Di samping itu juga dalam bidang pendidikan kami mempunyai tadika dan taska yang kami panggil taska Istika Jaya, yang mana itu merupakan peluang pendidikan awal untuk kanak-kanak Perak berkomunikasi dan juga memulakan pendidikan awal sebelum mereka masuk ke alam persekolahan. Okay. So Cik tadi ada mention ada kanak-kanak sini. So saya nak tahu berapa ramai kanak-kanak yang ada berada dalam komuniti? Pada masa ini di taskan tadika serta pelajar transit kita ada dalam 31 orang pelajar. Lebih kurang 30 orang pelajar macam tu. Okey. Di taska kami menerima budak-budak di antara umur 0 hingga 4 tahun. Di tadika antara 5 hingga 6 tahun. Manakala pelajar-pelajar transit adalah pelajar yang pergi menghadiri sekolah di sebelah pagi. Tetapi disebabkan ibu bapa tidak boleh mengambil mereka selepas sekolah, kami akan bawa ke sini untuk satunya untuk menjaga mereka, di samping juga memberi tuition kepada mereka yang perlu melaksanakan kerja sekolah. Okey, baik. Jadi kanak-kanak ni memang sejak kecil memang dia dah dilahirkan Perak lah. Ya. Memang majoriti kanak-kanak yang dilahirkan di sini juga dilahirkan Perak, tapi ada juga yang mungkin tidak dilahirkan Perak tetapi menjadi Perak kemudian apabila mereka dalam usia bayi ataupun masa usia meningkat, tapi tidak kira lah usia berapa sekalipun. Tapi untuk taska yang tadika kita ada juga beberapa budak ataupun anak-anak yang bukan Perak tetapi kerana ibu bapa mereka Perak ataupun adik-beradik mereka Perak yang kami juga menerima agar mereka boleh berjaya berkomunikasi dengan adik-beradik mereka yang Perak. Okey. So secara peribadi, apa pengalaman Cik Amy apabila pergi isi minyak dekat stesen minyak? ada apa-apa yang boleh dikongsikan? Ataupun ada peneman? Saya secara jujurnya memanglah saya jarang guna Shell tapi pengalaman mengisi minyak tu memanglah seringkali sebab saya tidak pernah mengalaminya, tapi bagi kawan-kawan yang biasanya pergi ke Shell, mereka beritahu senangnya sebab kadang-kadang perkhidmatan tu dah disediakan lebih awal, tak perlu kita nak pergi ke kaunter nak bertanya sekiranya apa-apa berlaku kan. Tapi di Shell, di pump tu memang tak ada masalah sebab kadang-kadang dah ada staff dah berdiri kat situ untuk membantu kami. Tapi masalah mungkin bila kami kena ke kaunter, kami kena maklumkan pump berapa, isi berapa. Tapi biasanya mungkin dari situ sebenarnya tak banyak halangan komunikasi, tetapi mungkin kadang-kadang bila ialah peak hours macam tu, mungkin ramai juga yang berada di sana, mereka kena cepat. Jadi itu mungkin satu lah, kita kena bersabar untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi masa yang sama juga kadang-kadang ada staff yang dia rasa kekok ataupun dia takut berkomunikasi dengan kita. Dia akan panggil staff dia ataupun kawan-kawan dia yang lain cuba berkomunikasi dengan kita. Sebenarnya tidak perlu takut sebab kami bukan buaya pun ataupun harimau nak makan orang. Cuma apa yang kami suka apabila kami pergi ke stesen minyak, tak kira brand apa sekalipun, kami lebih suka bila kami dapat rewards.
Kalau kami dapat points, kami boleh claim rewards kan. Itu Betul. yang kami Share suka. banyak reward. So datanglah share. Ya, memang kawan saya selalu cakap, kalau lain itu tak banyak, kalau share banyak. Every month lah dapat promotion. Every month. Okay, so itulah tujuan dan matlamat kami sebenarnya, nak cuba nak bagi penyedaran untuk bahasa isyarat untuk staf-staf kami, komuniti kami, persatuan kami, company kami. So untuk dekatkan lagi komunikasi kami dengan orang-orang yang memerlukan. So harap usaha kami ini dapat membuah hasil sedikit demi sedikit pun. Harap-harap bolehlah jadi sikit-sikit. Dan juga tujuan kami untuk dengan CSR program ni, mungkin Syed boleh nampak usaha ni supaya dia boleh welcomekan lagi orang-orang yang kurang payah ni lah untuk bekerja. Kami trainee saja, so ini usaha kecil kami saja. So harap dapat hasil lah yang lebih, insyaAllah. Itu matlamat kami. Terima kasih kerana memberi peluang pekerjaan kepada warga Perak. Memang sudah ada beberapa stesen Shell yang kami ketahui dalam menerima pekerja Perak sebagai sebagai kumpulan pekerja di bawah Shell. Tapi kalau boleh dibuka lagi, bukan saja mungkin di stesen pam, mungkin di pejabat, mana contohnya mereka buat kerja-kerja penakbiran. Kalau ada peluang seperti itu, boleh maklumkan kepada kami boleh wawarkan kepada komuniti. Okey. Saya Sada, nama saya Mardia, boleh panggil Mardi. Okey, kalau Cik Sada nak tahu, sebenarnya kami ni semua dari kami bekerja di stesen minyak Shell lah, dan kami sekarang nak fokus tu menjadi manager ataupun pengusaha stesen. So daripada pihak kami, kami ingin tahu sedikit tentang macam mana hala tuju ataupun hidup orang sebagai orang yang ada serba kekurangan, tapi bukan kekurangan, cuma dia ada benda lain lagi yang dia boleh buat. Kita nak mencari, macam saya dekat stesen saya pun memang ada seorang pekerja pekak. Jadi sebagai saya seorang manager, saya nak tahu juga apa perasaan dia semasa dia bekerja dengan lagi-lagi dengan orang awam. Saya pun pernah bertanya lah pasal dia, tapi mungkin setiap orang ada pengalaman yang lain-lain kan. So sebelum tu saya nak tahu, boleh saya tahu tak Cik Sada ni lahir di mana dan macam mana perjalanan hidup Cik Sada, bekerja macam mana, ada bersekolah, boleh saya tahu? Panjang soalan. Nama saya Nur Saada. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur. Sekarang ni saya bekerja di Persekutuan Orang Perak Malaysia di bahagian unit pembangunan bahasa isyarat selama 6 tahun. Saya sebenarnya dilahirkan bukan pekak, tetapi saya mendapat demam panas masa bayi, sebab itu saya hilang pendengaran. Tapi syukurlah sebab mak ayah saya menerima saya seadanya walaupun saya pekak. Dan mengenai kehidupan saya, sebenarnya masyarakat umum di luar sana memang ramai yang tak tahu bahasa isyarat. Jadi apabila nak berkomunikasi dengan kita memang banyak halangan. Jadi antara pilihan lain adalah secara menulis. Kadang-kadang saya rasa komuniti pekat dan komuniti orang pekat ni seperti terasing. Kami sering kali juga diasingkan, tidak dimasukkan ataupun tidak diinklusifkan dalam perkembangan semasa, aktiviti, program. Kadang-kadang kami tidak mendapat informasi terkini mengenai sesuatu yang berlaku di luar sana. Jadi saya rasa memang sering kali rasa macam terasing jugalah ataupun tidak dimasukkan secara sama rata dengan masyarakat yang lain. Okey, so sekarang ni Cik Sada sekarang bekerja sebagai apa? Boleh saya tahu? Sekarang ni saya sebagai tenaga pengajar bahasa isyarat Malaysia.
Jadi bagi masyarakat umum yang ingin belajar bahasa isyarat, sayalah salah seorang tenaga pengajarnya. Okey. Saya tahu ada tak rakan-rakan Cik Sada yang juga bekerja kat tempat lain selain daripada bahasa isyarat lah? Yang rakan-rakan yang lain yang ada bekerja di pejabat atau di mana-mana lah. Macam pekerja saya. Oh, memang ada. Memang ramai juga kawan saya yang ada yang bekerja di pejabat, ada yang bekerja di hypermarket, supermarket. Sebab peluang pekerjaannya akan terhad. Jadi pilihannya pun tidak banyak. Dan atas sebab kadang-kadang sebab yang diberikan kami tak boleh mendengar. Itu je. Jadi memang kadang-kadang peluang tu agak terhad jugalah. Jadi kalau untuk seseorang macam saya tak pernah belajar, baru nak belajar, berapa lama masa nak kata boleh komunikasi tu secara biasa, kalau boleh? Itu sangat bergantung kepada komitmen, kepada keyakinan untuk belajar bahasa isyarat. Tapi yang paling penting sekali perlu berkomunikasi dengan orang pekak. Itu yang banyak membantu dari Kena segi praktis pembelajaran. hari-hari. Oh ya. Yeah. Dan yang penting tu sebenarnya minat. Nak belajar tu mesti ada. Sebab kalau setakat belajar saja dia tak ni lah. Okey, so sekarang kat sini ada kelas belajar untuk orang biasa, ada ke? Ada. Kita ada kelas di sini. Tapi sebab pandemik COVID-19 ni memang kebanyakan kelas kami diadakan secara online. So online ada Tapi pilihan yang keduanya boleh datang juga ke sini. so ada je punya channel online yang untuk belajar sendiri, ada subscribe ke, ada pembayaran secara online ke, macam mana untuk kelas online? Okey, kita ada dua jenis kelas online. Satu tu melalui Open Learning platform. Okey, Open Learning tu memang belajar secara sendiri. Sebab kami sudah menyediakan berbagai video yang kami gunakan untuk mengajar asas bahasa isyarat. Jadi yurannya murah saja, RM100. Belajar mengikut masa dan kesesuaian masa sendirilah. Jadi itu tak ada masalah. Yang keduanya kelas online tu melalui Google Meet. Jadi akan membuat persetujuan dengan cikgu, jadual pukul berapa, hari apa. Jadi kita akan bersedia mengajar secara online bersemuka dengan cikgu, tapi bersemuka secara online lah. Okey. Boleh. So okey. Secara peribadi, apa pengalaman Cikgu Saadah ketika mengisi minyak di stesen minyak? Tak kisahlah mana-mana. Ataupun berinteraksi dengan, contohnya pergi supermarket ke, stesen minyak pun ada beli barang kan. So apa pengalaman Secara peribadi saya, memang saya seringkali jugalah, sama ada saya sendiri ataupun bersama kawan. Tapi sebelum ni pun sama ada isi minyak ataupun nak top up. Jadi kalau di counter, kalau komunikasi tu memang kadang-kadang dia kena isi minyak ke nak beli barang ke, nak top up. Jadi kadang-kadang saya perlu gunakan bahasa isyarat, tapi sebabkan staf kat kaunter tak berapa faham bahasa isyarat, jadi walaupun saya gunakan secara ringkas pun ataupun secara mudah pun mereka tidak faham. Jadi saya terpaksa menulis apa yang saya perlukan, nak isi minyak, nak top up. Itu yang saya buat sebelum ni lah. Dan kalau kata nak beli barang-barang di dalam kedai stesen minyak, biasanya dari segi pembelian dan bayaran tu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang jangan beritahu, okey jumlahnya sekian-sekian, tapi saya tak dengar. Jadi saya pun tak tahu berapa sebenarnya jumlah tersebut. Ada juga sebab kadang-kadang kita tak nampak jumlah dekat mesin tunai tu. Jadi dia akan tulis. Tapi itu lebih kepada masalah komunikasi dekat kaunter. Okey. Faham. Okey, apa lagi? Sekejap. Ataupun kalau saya boleh berkongsi. Yes. Teruskan. Okey, contohnya kalau bagi situasi malam lah. Biasanya kalau kadang-kadang saya pun mengajar waktu malam juga. Bila balik malam, bila kita kadang-kadang perlu isi minyak dekat stesen minyak kan. Tapi sebab stesen minyak bila dah waktu malam tu memanglah sunyi. Ada juga sebab kadang-kadang ada setengah-setengah kawasan stesen minyak tu dia akan dah tutup lampu lah. Memang kan nampak tak berapa terang lah. Tapi sebab kita ni warga pekat yang tidak boleh mendengar, sekiranya kalau ada apa-apa berlaku, ada orang belakang panggil kita ke, ataupun apa yang berlaku di belakang kita, ataupun berlaku kebakaran ataupun ada pengumuman-pengumuman dari kaunter, kita tak dengar dan kita tak perasan.
Jadi memang kita kena sentiasa alert pada sekeliling kita. Jadi mungkin stesen minyak boleh laksanakan sesuatu yang boleh memastikan kita berada dalam keadaan yang selamat, yang kita rasa okey, kita rasa pun rasa selamat, rasa lega lah apabila kita nak berada di kawasan stesen minyak. Okey. So itu harapan Cik Sada lah. Apa lagi harapan Cik Sada untuk orang boleh aware, orang boleh macam nampak Cik Sada ni, dia tahu macam mana nak handle orang-orang yang macam ni. Apa harapan Cik Sada? Apa yang Cik Sada nak community buat di luar sana? Okey, harapan saya ialah nak kata dari segi konteks keselamatan tu, kadang-kadang kita ada cermin yang kita boleh tengok belakang kan, cermin bulatan yang besar tu kan, yang biasa kalau kita tengok dekat area-area kawasan motor memang dia ada cermin yang macam tu kan. Mungkin itu boleh diletak di kawasan-kawasan strategik yang kita boleh tengok kalau apa-apa yang berlaku di belakang kita. Dan kalau ada informasi yang perlu dilakukan membuat pengumuman, mungkin mereka boleh meletakkan secara bertulis ataupun print kat kertas dan tampalkan dekat pintu ke ataupun sebagainya untuk kita lihat dan baca. Okey. Ada tak simbol nak bagi tahu yang seseorang itu tak dapat nak bercakap? Ada satu simbol ke? Ke ada? Tak ada. Sebenarnya tak ada. Kita just macam ni tak boleh macam tu ke? Jadi biasanya kalau orang tu bercakap, kita akan bagi tahu, saya ni pekak. Tapi ini adalah isyarat pekak. Okey. Pekak. Okey. Jadi ini isyarat pekak. Jadi kalau staff yang dah tahu gitu isyarat pekak, dia akan mungkin secara tidak langsung akan tahu berkomunikasi dengan kita. Tapi ada setengah-setengah yang buat begini. Tak boleh dengar. Okay. Mungkin itu salah satu caranya lah. Yang biasa yang paling senang lah. Yang tu paling jelas lah. Itu saja. Okey. Kalau nak pergi tandas dekat stesen minyak, okey ke? Macam nak macam mana nak komunikasi mana tandas? Kalau tandas memang spesial tak selamat sebab dia kat belakang. Kalau kita tanya kadang-kadang like tandas kat mana, orang tu tak boleh isyarat, kita kena tulis. Tapi kadang-kadang kita nak cepat. So kalau pergi belakang, biasalah belakang kan gelap kan, tak ada orang, jadi memang takutlah juga. Okey. Terima kasih. Itu saja. Okey, kita Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okey.